Tuan-tuan muslimin nasional, inilah kerja Allah Subhanahu wa taala dalam nak memenangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sesungguhnya anda nak sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari ini kita tengok PHBN, mereka sudah tidak ada isu untuk nak serang Perikatan Nasional, khususnya Datuk Seri Menteri Besar kita, menyebabkan mereka terpaksa menyebarkan fitnah-fitnah yang sudah basi, fitnah-fitnah yang tidak laku. Alhamdulillah, dengan kuasa medsos yang ada pada kita, dia timbulkan isu RRI, kita jawab. Dia timbulkan isu SPRM, semua kita jawab. Jadi kita tengok kerja fitnah yang dibawa oleh mereka semata-mata untuk nak menjatuhkan kredibiliti kepimpinan kita, khususnya Datuk Seri MB Menteri Besar kita. Jadi kita sebagai penyokong-penyokong Perikatan Nasional kena sedar, semua itulah fitnah. Semua itu adalah fitnah. Kita terus bersama dengan Perikatan Nasional. Kemudian tuan-tuan mati Allah SWT, Tuan Guru Presiden, Tuan Guru Haji Datuk Tan Sri Haji Abdul Hadi bin Awang menyebutkan betapa pentingnya orang Islam keluar mengundi. Karena kewajipan mengundi ini adalah sekarang fardu ain ke atas orang Islam. Maka kita kena sedarkan semua orang Islam pada 12 hari bulan ini, semua orang Islam wajib menunaikan tanggungjawab untuk mengundi. Pastikan semua orang keluar, pastikan semua orang memilih Perikatan Nasional. Dan akhir sekali tuan-tuan mati Allah SWT, ana harapkan semua kita berusaha bersungguh-sungguh bagi memastikan calon kita N33 Datuk Ustazah Siti Aisyah Ghazali dan calon kita N34 Saudara Khairul Ramli. Kedua-dua calon ini mesti dimenangkan dalam berbagai cara bagi memastikan Perikatan Nasional terus mentadbir Kedah, dan bagi memastikan Datuk Seri Haji Sanusi bin Muhammad Noor ni tuan-tuan terus memimpin Kedah. Untuk semua orang Kedah, hari ini kita sudah ada ibarat kalau sebuah batera ni tuan-tuan, ada seorang nahwada. Kalau dalam sebuah kenderaan ada driver, driver kita dah bawa kenderaan kita ni dengan cukup baik, kita selesa, insya-Allah driver ini akan bawa kita tuan-tuan menuju cita-cita Kedah Maju 2035. Jadi jangan tersilap pilih, kita bimbang kalau tukar driver ni tuan-tuan, mungkin main driver baru dia jadi slow. Dia buat slow, lambat sampai. Ataupun tuan-tuan yang paling kita bimbang tuan-tuan, dapat driver baru, driver mabuk. Habis ya. Driver mabuk tergulit nabi kita. Jadi insya-Allah tuan-tuan, semua orang mesti berusaha memenangkan calon-calon kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perikatan. 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 Kita lawan. Kita lawan. Kita lawan. Takbir. Allahu Akbar. Demikian tadi ucapan aluan yang disampaikan oleh Yang di-Pertua PAS Kawasan Padang Serai Afadil Ustaz Haji Syahrudin bin Ibrahim. Seterusnya majlis mempersilakan Yang Berhormat Datuk Cikgu Azman bin Nasruddin, Ahli Parlimen Padang Serai untuk memberikan ucapan beliau. Dengan segala hormatnya majlis mempersilakan. Perikatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kedah sejahtera, nikmat untuk semua. Terima kasih Ustaz Azwan, pengurusi majlis kita pada petang ni. Yang saya hormati, yang berbahagia Ustaz Syahrudin Ibrahim, yang di-Pertua PAS Kawasan Padang Serai, yang berbahagia calon kita N33 Otai, Datuk Hajah Ustazah Aisyah Ghazali, sekali lagi dipilih untuk mewakili Perikatan Nasional. Bagi N33 Merabau Pulah, Saudara Khairul Anwar Ramli, calon lunas belum sampai. Tuan-tuan dan puan-puan, pimpinan PAS Kawasan Padang Serai, pimpinan Bersatu Bahagian,
keseluruhan pimpinan Parti Perikatan Nasional kawasan Padang Serai, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua? Ni hujan tak apa kan ni? Demi lawan Anwar Ibrahim kita angkat tangan. Rakyat Padang Serai bersama kepimpinan Perikatan Nasional untuk pastikan Anwar Ibrahim dan konco-konco dia kita hapuskan di bumi Kedah ini. Boleh? Tuan-tuan dan puan-puan menteri sekalian, hari ini hari Sabtu 5 hari bulan. Kita sudah pun masuk ke minggu yang kedua. Habis dah minggu pertama tempoh kempen. Pilihan raya kali ini sedikit berbeza dengan pilihan raya sebelum ini. Sebelum ini PRU 14, PRU 13, 12, 11, 10 pilihan raya DUN dan Parlimen berjalan serentak. Tapi oleh kerana pada pilihan raya umum yang 15 yang lalu, ketiga-tiga negeri Perikatan Nasional kita tidak buat sekali, juga negeri-negeri PH tak buat sekali, sebab kepimpinan Perikatan Nasional ketika itu memberi amaran kepada Datuk Ismail Sabri, PM ketika itu. Jangan buat, sebab kita diberikan amaran oleh Jabatan Meteorologi bahawa akan berlaku hujan yang lebat dan berkemungkinan berlaku banjir. Perikatan Nasional adalah parti gabungan yang cakna dengan kebajikan rakyat. Kita tidak mahu rakyat berada dalam keadaan susah jika pilihan raya diadakan. Betul atau tidak? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, hikmahnya cukup besar daripada PRU 15 hari itu sampai hari ini. Kalau hari itu berlaku PRU 15, Parlimen dan DUN di Kedah berjalan serentak. Kedah ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau ikut kiraan jumlah undi, mengikut DUN, 36 DUN di seluruh negeri Kedah, kita sudah menang 32 kerusi, berbalas 4. Kedah menang dah. Kelantan mungkin 44-1 atau 45-0. Kalau ikut kiraan jumlah undi Parlimen. Begitu juga Terengganu. 31-1 ataupun 32-0. Tapi kalau hari itu berjalan serentak di Selangor, berjalan serentak di Negeri Sembilan, berjalan serentak di Pulau Pinang, 3 negeri ini kita tak menang tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ingat jumlah kiraan undi, tak menang. Di Selangor mungkin kita dapat paling tinggi kiraan undi itu 14 saja. Di Negeri Sembilan mungkin 3-4 kerusi saja. Pulau Pinang mungkin 6-7 kerusi saja. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, inilah hikmah yang Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada rakyat di 6 negeri ini. Selepas Anwar Ibrahim membentuk kerajaan dengan kerajaan campuran bersama dengan Zahid Hamidi. Zahid Hamidi telah menipu Yang di-Pertuan Agong dalam pembentukan kerajaan. 30 ahli Parlimen Barisan Nasional buat mesyuarat bahawa mereka bersedia menjadi pembangkang. Tak sokong Tan Sri, tak sokong Anwar Ibrahim. Betul tak betul? Saya ulang di banyak tempat di ceramah. Tetapi oleh kerana Zahid Hamidi demi nak menyelamatkan tengkok dia, dia menghadapi 47 pertuduhan salah laku rasuah yang sudah ada pun prima facie. Natang apa prima facie ini? Ada bukti-bukti kukuh untuk mengaitkan Zahid Hamidi dengan kesalahan jenayah rasuah Yayasan Akai Budi yang tak ada akai. Oleh kerana dia ada kes yang besar, maka dia jumpa Yang di-Pertuan Agong 3 orang saja. Zahid Hamidi, Zamri Kadiak dan seorang lagi siapa dia? Siapa dia? Ahmad Maslan. Aku nama orang jahat ni tak apa nak ingat.
Dia menghadap Yang Pertua Agong, dia habaq semua ahli parlimen, 30 ahli parlimen BN ini menyokong Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri. Tuan-tuan dan puan-puan, hikmahnya yang Allah Ta'ala nak tunjuk kepada orang Padang Serai. Hikmah yang Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada orang Kelantan, orang Terengganu, orang Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan. Nah, aku bagi ke hamba Anwar Ibrahim jadi juga Perdana Menteri. Dia duk mengelamun, bermimpi, bercita-cita dah 25 tahun. Lama dah dia duk merayan nak jadi Perdana Menteri. Walaupun sebelum ni tak berjaya, walaupun sebelum ni dia duk sebut, I have the numbers, formidable, convincing, macam-macam lah. Tapi dia tak berjaya, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kali ini, oleh kerana teknikal penipuan yang dibuat oleh Zahid Hamidi, maka dia jadi. Allah Ta'ala nak bagikan hikmah kepada rakyat di Padang Serai sekali lagi untuk boleh mengundi. Allah Ta'ala nak bagikan dengan hikmah kepada orang Kelantan, Terengganu dan Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang untuk mengundi sekali lagi. Selepas 8 bulan, Papa Non Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Tuan-tuan boleh nilai sendiri macam mana ini Perdana Menteri mentadbir negara. Dia selalu melakukan reformasi. Hari ini kerajaan yang ada adalah kerajaan kakistokrasi. Kerajaan yang tak ada hala tuju, berselerak, kelang kabut, menteri-menteri merepet, menteri-menteri tak ada buat kerja. Inilah kerajaan kakistokrasi. Dia bawa keluar tagline, ini kerajaan madani. Madani ke apa? Mahal dah ni. Mahal dah ni. Madani pun dia tak faham. Madani pun dia tak faham. Madani ini kerajaan yang adil. Kerajaan yang telus. Kerajaan yang berwibawa. Adil tang mana aku nak tanya apa? Saya ahli parlimen Padang Serai Perikatan Nasional. Dalam manifesto Pakatan Harapan Madani, apa yang dia janjikan? Ni orang Padang Serai kena tahu. Sebab mereka duk tanya. Dalam manifesto Pakatan Harapan mahal dah ni, dia menjanjikan peruntukan yang sama rata antara ahli parlimen kerajaan dan ahli parlimen pembangkang yang akan disalurkan melalui pejabat parlimen Malaysia terus ke akaun pusat khidmat ahli-ahli parlimen. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini 5 hari bulan 8, sekupang pun saya belum dapat lagi. Tak mana yang madaninya? Tak mana yang adilnya? Tak mana yang telusnya? Yang kita tengok adalah seorang PM yang tak tahu buat kerja. Dia mulakan pentadbiran dia dengan menyerang pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional. Dia serang, dia tuduh pemimpin Perikatan Nasional terima duit judi. Dia serang pemimpin Perikatan Nasional. Dia kata Tan Sri Muhyiddin Yassin sakau duit jana wibawa dan sebagainya. Dalam parlimen kita tanya soalan, menteri dah jawab. Setakat hari ini tidak ada bukti yang nak mengaitkan Perikatan Nasional terima duit judi. Tuan-tuan, 3 minggu lepas dia mai Kedah lagi. Dia mai Kedah hari-hari. Kemarin dia naik helikopter. Dia mai 3 minggu lepas, dia cabar lagi. Saya ada bukti. PN terima duit judi. Kalau tak betul, saman saya. Saman hang siapa nak dakwa hang? Pudin. Pudin berani dakwa hang. Pudin ni macai hang saja. Pengampu hang nombor 1. Saya tak tahulah arwah Haji Ismail, bapa Saifuddin ni. Saifuddin ni tuan-tuan dan puan-puan, apa makna Haji Mut? Saifuddin ni apa dalam bahasa Arab? Pedang agama. Nama elok molek. Tetapi hari ini Pudin ni wartawan Cina, tolong dengar. Saifuddin ini dalam bahasa Arab, Saif tu pedang, din tu agama. Pedang agama. Tapi hari ini Saifuddin jadi pedang fitnah.
memfitnah, menuduh orang yang bukan-bukan. Betul tak betul? Semua kenyataan dia, semua tuduhan dia kita jawab, kita kepok macam tu saja. Kesian kat orang tua dia. Betul tak? Nama molek dah, tapi perangai sobat jebon. Jebon dengan pokok 2 kali 5. Minggu dah, suara pun ke korang lah ni. Tapi boleh lagi, nak balon Noor Ibrahim dengan Pudin ni boleh lagi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimajlis sekalian. Sebab itu, hari ini, dulu masa dia jadi PM, masa dia jadi ketua pembangkang, dia serang kerajaan habis-habisan. Jangan guna harta kerajaan untuk berkempen. Jangan guna dana kerajaan untuk berkempen. Kemarin dia naik helikopter milik kerajaan ke Jenderi. Punya nak attack Datuk Seri Sanusi. Naik helikopter. Dia kata, aku Perdana Menteri, aku je suka lah. Macamlah Hulu Lengat kata, ini kerajaan kami, ikut suka kami ya. Kami rakyat nak abang kahang, ini negeri kami, negara kami, undi kami. Kami nak undi Perikatan Nasional, kami nak umbang hang. Hang punya pasal, kami punya suka lah, betul tak? Sebelum pilihan raya, dia umum apa? Raya Haji, hujung bulan 6. Raya Puasa, hujung bulan 4. Deepavali, bulan 10. Konghi Facai, bulan 2. Oh, seminit lagi. Dia pun tak bagi ni. Kita duk ingat nak bawa setengah jam sampai MB sampai. Boleh lah? Bukan senang ni nak dapat ramai terang ni. Raya tah ke mana-mana. Tiba-tiba dia sebagai Perdana Menteri memang untuk pilihan raya. Nak gula-gulakan rakyat. Umum pemberian bantuan RM300 kepada semua kaki tangan kerajaan grade 56 ke bawah. Siapa kaki tangan kerajaan angkat tangan? Hampa tak berani? Angkatlah. Orang pencen, siapa dia orang pencen? RM200. Kalau ambil, dapat RM300. Dapat tak lagi? Tak lagi. Yang mungkin bagi lepas pilihan raya. Kalau ambil, lepas tu niat, oleh kerana dia bagi aku RM300, aku undi dia. Tu rasuah. Tu rasuah. Dia bagi RM300 balas. Itu bukan duit poket dia. Itu duit kerajaan. Walaupun tak ada dalam bajet. Kami ahli parlimen dah bahas bajet berapa bulan. Pada bulan 2 sampai bulan 3 hari itu. Yang ada bantuan sumbangan tunai rahmah. Dulu BRIM, Bantuan Rakyat Satu Malaysia. Dulu bantuan prihatin. Sama ya. Yang tu kita tak petikai. Betul tak betul? Ini nak pilihan raya. Hang gula-gulakan kaki tangan kerajaan. Pasal apa kaki tangan kerajaan saja? Pasal kaki tangan kerajaan, majoriti 90% adalah orang Melayu. Betul tak betul? Dia nak menggula-gulakan kita. Dengan 300 itu, kalau tuan-tuan duduk jauh mengundi, guna duit tu, kalau dapat lagi, awal lah. Dapat tak dapat, tuan-tuan kena berkorban. Kita ajak kerajaan mahal dah ni. Boleh? Orang pencen, orang lama, 200 dia bagi, ambil, buat beli rokok daun. Undi perikatan, tuan-tuan dan puan-puan, saya yakin, dengan gelombang rakyat yang ada pada hari ini, gelombang anak muda, inilah kurniaan yang Allah Ta'ala nak bagi kepada kita. Allah Ta'ala nak bagi sokongan orang muda kepada Perikatan Nasional. Kita, Perikatan Nasional, tetap prihatin, bersih dan stabil. PN tetap. PN tetap. PN tetap. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perikatan. Kuat sikit. Perikatan. Nasional. Perikatan. Nasional. Takbir. Allahu Akbar. Okey, demikian tadi ucapan yang berapi-api daripada Yang Berhormat Datuk Cikgu Azman Nasruddin, Ahli Parlimen Padang Serai. Seterusnya kita persilakan calon kita bagi DUN N33 membawa pulas
Yang bahagia Datuk Ustazah Siti Aisyah binti Ghazali untuk memberikan ucapan beliau. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Perikatan Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih pengerusi majlis. Yang saya kasihi, yang berbahagia Ustaz Syahruddin Ibrahim selaku yang di-Pertua PAS kawasan Padang Serai. Yang berbahagia, yang berhormat Datuk Cikgu Azman selaku Ahli Parlimen Padang Serai. Yang berbahagia calon N34 Saudara Khairul Anwar Ramli, N35, calon N35 Saudara Wong. Seterusnya tuan-tuan, puan-puan yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita diberi peluang oleh Allah dapat berkumpul pada petang ini untuk menyambut seorang yang kita sayangi, seorang yang kita cintai sebagai Menteri Besar Kedah. Orang yang diserang siang dan malam, pagi dan petang, depan dan belakang. Okey tak? Atas dan bawah. Perdana Menteri ulang alik aja dekat Kedah ni. Tiap minggu mai Putrajaya dekat Kedah kot. Ada kat sini ke? Perdana Menteri patutnya ada di Putrajaya, bermesyuarat, berbincang dengan menteri-menterinya. Nak kena melihat negara sekarang ini dengan ekonominya yang merudum, dengan harga barangnya yang mahal, kuasa membelinya yang rendah kepada rakyat. Inilah yang perlu dipikirkan, bukan main duk serang Datuk Seri Sanusi Muhammad Nur. Inilah yang menyebabkan kita melihat dia nak jadi Perdana Menteri 25 tahun, mimpi nak jadi Perdana Menteri. Daripada mula dia kena tahan, kita pernah kena gas pemedih mata. Pernah kena lah, Cikgu Azman lagi lah. Baru keluar 4 hari ya. Sebelum ni memang lah orang dekat. Tapi kita boleh lihat bagaimana Allah janji kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kita boleh melihat orang masuk agama Allah berbondong-bondong. Fasabbih, maka bertasbihlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wastaghfir, makna kita memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya kita lihat apa yang sedang berlaku ini, Allah sedang kadang-kadang menguji kita. Kita rasa kita ramai, kita mudah nak menang. Tak mudah nak menang. Kalau saya turun ke kampung-kampung, saya berjumpa dengan orang-orang lama yang biru lah. Orang lama biru. Kalau dulu-dulu orang kata saluran satu ni buat apa tak boleh dah. Betul tak? Oh betul. Saluran satu ni buat apa tak boleh dah. Rebus tak empuk dah. Tapi pilihan raya ke-15 ini, kita turun je kat bawah, tak mencabar nak kempen. Tengok kita je angkat tangan terus. Tanda apa? Sokongan kepada kita. Kita lihat perubahan ini akan berlaku. Bagaimana Allah Ta'ala hantar kepada kita seorang manusia bernama Sanusi dengan pentadbiran yang penuh keikhlasan, berjiwa rakyat, bercakap benar. Akhirnya ramai Allah Ta'ala buka pintu hati manusia untuk menyokong kita. Kita perlu bekerja keras untuk sampai 12 hari bulan nanti. Sekarang ini kita perlu kempen. Anak-anak, cucu-cucu, adik-beradik kita yang jauh di luar sana balik mengundi pada 12 hari bulan. Kita nak hantar referendum kepada Perdana Menteri. Perdana Menteri ini kita ibaratkan bawa bas. Jadi driver. Tapi bila bawa bas, duduk beralih belakang aja. Berani dah nak naik bas tu. Driver duduk depan tapi beralih belakang. Berani dah nak naik bas ni. Silat hari bulan, masuk longkang, masuk sungai, masuk semua lah.
Bila bawa baik, kena ke hadapan. Melihat apa yang perlu dibuat. Melihat apa yang sedang rakyat menderita sekarang ini. Tak perlu pandang belakang. Tak perlu cari kesilapan orang. Tak perlu melihat ke sana kemari. Saya nak tangkap. Saya nak siapa? Tak kira perasuah. Sebelah dia, perasuah. Apa yang dia cakap, itulah yang dia buat. Betul tak? Pada 12 hari bulan nanti, kita buktikan. Dan kita menghantar referendum kepada mereka. 36 dun di Kedah ini, nak bagi kat mereka berapa dun? Nak bagi berapa? Kosong. Kalau nak bagi kosong, kena buat kerja sungguh-sungguh. Saya kata bagilah batu nisan. Bagi 2. Sebagai ada pembangkang dalam dewan, bolehlah juga kami berbahai-bahai dengan pembangkang ni. Boleh berkelahi sikit. Hantar pula dalam dewan tu, tak apa boleh, tak apa, clear cakap bahasa Melayu. Lagi senang kita nak berkelahi. Jadi kita harap kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ramai hari ini, yang berada di luar sana berpayung, saya mohon, kami mohon kemaafan. Kita tidak menyangka hujan yang akan turun. Tapi sebenarnya sejuk sekarang ini. Dan insya-Allah Menteri Besar akan sampai bila-bila masa bertemu dengan kita insya-Allah. Dan saya menyeru keluarlah mengundi beramai-ramai pada 12 hari bulan nanti. Selepas itu, akhir malam 13 hari bulan, ramai-ramai kita pergi ke kompleks sukan Kulim High Tech untuk kita mendengar pengumuman kemenangan kedua-dua DUN, iaitu DUN Lunas dan DUN Mubapulai. Boleh tak boleh? InsyaAllah boleh. Setakat itu ucapan, mohon kemaafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang bahagia Datuk Ustazah Siti Aisyah binti Ghazali, calon DUN N33 Mubah Pulas. Tadi saya minta maaf, saya terlupa nak maklum, bersama dengan kita ialah calon daripada N35 Kulim, saudara Wong Chia Zen. Dia bila jadi pengurusi majlis ni tengok tuan-tuan ramai, saya tak nampak kat belakang ramai mana. Kadang-kadang ketak lutut juga. Jadi untuk tidak menyebabkan orang kata apa suasana yang tengah hangat ni sejuk, kita persilakan calon bagi N34 DUN Lunas, saudara Khairul Anwar Ramli untuk memberikan ucapan beliau. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan Perikatan Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sumalhamdulillah. Wa ma taufiqi wa iqtisami illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada pengacara majlis yang berhormat Datuk Cikgu Azman, Ahli Parlimen Padang Serai, yang berbahagia Ustaz Syahrudin bin Ibrahim yang di-Pertua PAS kawasan Padang Serai, yang berbahagia Datuk Ustazah Siti Aisyah, insya-Allah bakal adun membawa pulas lagi sekali. Sahabat saya saudara Wong, juga calon N35 DUN Kulim, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah SWT kerana pada petang ini walaupun dalam keadaan cuaca hujan, namun semangat tuan-tuan dan puan-puan untuk kekal bersama ini insya-Allah akan menjadi isyarat kepada kemenangan Perikatan Nasional. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, saya mohon maaf tadi lewat sikit sampai kerana pergi melawat ada Pak Long Mut di Pekan Lunah yang kemalangan pagi tadi. Dia kemalangan, dia tak teruk, tapi saya tanya dia punca apa kemalangan tu. Dia cerita waktu dia nak pergi solat subuh, sampai ke satu simpang, dia terkejut ada gambar jin kepala saja, badan tak ada. Saya kata gambar siapa? Dia kata jin Walanon. Jadi kebetulan dia terkejut, terkoyak minyak motor, terus pilangat kepala Walanon, tak ada kepala. Jadi saya minta SPR jangan marah Pak Long tu, ini bukan sabotaj, ini gangguan jiwa. No? Jadi ada lagi tak kat kawasan ni gambar tu?
Ada tak ada? Dia tak tanding pun tapi ada. Baik, tak apalah. Yang tu dia nak ada ke tak ada, baik pergi kat dia. Apa yang penting sekarang untuk kita khususnya rakyat di kawasan Parlimen Padang Serai yang ada dua-dua ni, kita kena jadikan pilihan raya ini, kerusi-kerusi yang ada kita kena jadikan kerusi yang akan menjumbang kepada pembentukan kerajaan baru Perikatan Nasional di Negeri Kedah. Boleh tak boleh? Mudah faham orang kawasan ni. Saya di Lunah ni 2 kali dah Pudin mai. Saya tak tahu pasal apa Pudin minat sangat di Lunah ni. Dia bekas ada Lunah, Ustazah kata. Malam tu Pudin mai di Taman Semarak. Ramai tuan-tuan. 70 orang. Bergelak pasal apa? Betul. Ialah 70 orang. Dengan eskort polis depan, belakang, tengah. Nasib tak ada helikopter je. Kita ni duduk di Lunah ni risau dah. Mampu dah Pudin mai. Pudin mai malam ni habis dah. Kita pun tanya kawan-kawan kita, berapa yang ada? Dia kata ramai sungguh, 70 orang. Itu tak tolak lagi dengan polis pengiring tepi tengah. Tolak lagi dengan jentera. Kira mai adalah 32 orang. Hak tu je orang main dengar ceramah Pudin. Kemarin Pudin main lagi. Dia dengar laporan, katanya nak pergi semayang Jumaat di Masjid Taman Angsana. Tengok-tengok bendera PN banyak, tak jadi Pudin pergi semayang. Baik. Apa yang saya tertarik, sewaktu ucapan Pudin, masa dia mai ke Taman Semarak tu, dia kata, saya ni ditugaskan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerja saya untuk datang ke Kedah, kemudian saya kena pantau tiap-tiap loji ayak yang diamanahkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sejak bila Pudin jaga loji ayak, oi? Dia jaga loji ayak, dia nak pergi tengok loji ayak Pelubang siap tak? Loji ayak yang 5 yang dibuat tu siap ke tak? Sebab tu saya katakan, dia saya Pudin ni bukan Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Menteri, semua dia nak buat. Loji ayak pun nak jaga. Bab hal keselamatan negara pun nak jaga. Sehinggakan kawan-kawan kita yang dalam PDRM malu ada menteri yang macam tu. Sepatutnya fokus jaga keselamatan negara. Jaga pencerobohan sempadan negara. Itu yang patut dia buat. Tapi dia tak buat yang tu. Yang dia fokus nak jaga negeri Kedah. Nak jaga apa? Parlimen Kulim bertanding pun kalah berapa Pak Long? Kalah berapa? Berapa kalah? 13,000 lebih kalah. Dah kalah nak tunggu apa lagi? Baliklah pergi duduk di KL tu. Jaga urusan yang sepatutnya. Tapi tak apalah, dia minat sangat Lunah mai sini, tak ada masalah. Kerana nak bertanding tu dia punya proksi dia, kawan baik dia. Sekali lah dengan Cikgu Man dulu kami semua. Kawan baik lah tu. Kan? Cikgu Man jangan tak mengaku pula Pudin siapa. Tadi dia pandai balas Pudin. Kan? Dulu saya duk lawan Pudin, sokong Pudin. Alhamdulillah Cikgu Man pun dah tobat dah. Lega dah, saya tengok sejuk hati dah. Dia bantai Pudin. Tadi saya duk tengok dia ucap, nak bantai Pudin ke tak bantai? Bila dia bantai tu Alhamdulillah. Baik. Dalam waktu yang sama, pimpinan kita di negeri Kedah ni, Datuk Seri Sanusi diserang hari-hari. Siang, malam, pagi, petang, apa saja isu yang melibatkan MB kita, walaupun contohnya, dia jumpa MB, gambar MB umur 2 tahun, pakai seluar pendek pun dia akan kata, MB Sanusi ni pakai tak senonoh. Teruk macam tak ada apa. Tangkap setiausaha politik. Tangkap pengurusi CEO MBI. Suruh esko-esko pergi bagi keterangan. Kemudian pegawai-pegawai kerajaan negeri disuruh, dipaksa ke SPRM untuk memberikan keterangan. Tak pernah lagi jadi dalam sejarah pentadbiran negara sebuah kerajaan negeri ditekan dengan begitu teruk, seolah-olah Datuk Seri Sanusi ni dia menang, dia terus jadi Perdana Menteri Malaysia. Sampai macam tu sekali.
Sebab itu jangan risau, jangan bimbang. Tekan pilah macam mana pun, kalau macam inilah sambutan rakyat khususnya di Parlimen Padang Serai, 12 hari bulan, kalau ustazah dia kata nak tinggal 2 batu nisan, tak ada batu ustazah, 36 kita menang negeri Kedah. Boleh tak boleh? Boleh. 2 hari lepas aku kena serang teruk nak mampus. Selepas MB saya pula kena, dah kebetulan saya ketua penangan negeri. Dia sebab video, satu Malaysia, calon Don Lunas tolak warga Mas. Saya kata mampuslah aku. Kan, tak apa, saya nak tengok berapa ramai yang dia siarkan, berapa banyak video yang dia post. Dalam TikTok saya tengok dekat 1 juta. Saya tengok dalam Twitter pun ratus ribu. Banyak yang dia sebarkan video tersebut. Kemudian saya kata tak apa, saya bincang dengan peguam. Pasukan peguam saya bincang. Selepas dia siarkan video 19 second daripada keseluruhan video tu, kemudian saya panggil wartawan. Kerana malam tu TV3 siarkan lah, masuk berita utama. Dah nak sama popular dengan MB lah. Dia siar berita utama. Tak apa, saya telefon TV3. Nama kawan tu Kumaran. Aneh, besok malam you mesti mari, saya mau jawab. Dia kata tak boleh mari, ada hal. Kena mari, kalau tidak saya tak mau jawab. Dia pun mai. So saya buat sidang media di Pasti Taman Ria. Saya sebut kronologi kes tu. Saya cerita perjalanan kes tu. Tuan boleh tengok dalam TikTok ada. Kemudian saya berikan peringatan tegas. Saya bagi tahu siapa yang terlibat menyiarkan video tersebut, menggarang cerita, komen, saya akan saman setiap seorang 10 juta. Maknanya saya akan saman 10 orang 100 juta. Cukup tak untuk dua-dua ni ustazah? Cukup tak cukup? Habis pakat padam habis video malam tu. Saya cek balik tengok link tak ada. Tengok kawan tu tak ada. Jadi inilah cara mereka menjalankan propaganda jahat. Bila mana mereka tahu pilihan raya khususnya negeri Kedah ini, mereka tidak mampu untuk menang walaupun 1 kerusi. Maka dibuat kerja-kerja jahat ini untuk merosakkan imej calon-calon Perikatan Nasional, dan mereka akan guna apa sahaja taktik jahat dan kotor dalam masa beberapa hari lagi sebelum menjelang pilihan raya. Jadi menjadi tanggungjawab semua tuan-tuan dan puan-puan untuk kita berusaha bersungguh-sungguh kali ini. Kita tak boleh leka dah, tak boleh galik dah. Walaupun di setengah tempat kita rasa dah selesa. Kerana mereka tidak akan berhenti, tidak akan slow dengan gerakan-gerakan jahat ini kalau kita tidak mampu untuk bertahan sehingga hari 12 hari bulan. Boleh tak boleh tuan-tuan berjanji kita kena menangkan kesemua Don di Kedah? Boleh tak boleh? Semangat kena ada. Nak lawan ni bukan senang. Lawan jin walanon. Cik baiklah kami ni. Hak keluar lama dah ni dah. Sahabat saya Ridwan ada semua. Kita keluar tinggal di awal. No? Saya awal lagi keluar 2007 dah tinggal dah. Dia. Cikgu Man lambat sikit. Tapi hampa jangan tanya kami ni biasa kena ke tak? Lambat faham. Cikgu Man nampak jambu pada saya lagi. Hang kena tak Wan? Tak ada, yang tu tak kena. Kami ni antara golongan yang terselamat daripada malapetaka yang di luar tabi'i. Tak ada. No? Sebab tu kami boleh bagi jaminan tidak ada video, tidak ada rakaman, benda-benda yang tak sepatutnya ada. Jadi cukuplah setakat itu sahaja. Satgi MB kita mai pula, kita nak dengar amanat daripada dia. Saya cuma minta dan rayu kepada semua jentera. Kami semua di peringkat depan ni, pimpinan, calon-calon, kita tak ada sumber macam mereka. Kita tak ada. Oh, MB tak sampai lagi. Suruh sambung lagi Ustaz. Nak cakap apa-apa Ustaz? Baik. Kemudian, dia sambung, saya tak boleh tutup, dia suruh sambung. Kemudian
kalau orang tanya kita, kenapa kita kena tolak kerajaan dua alam pimpinan Anwar Ibrahim? Yang pertama, janji dia dalam manifesto dia tak ikut langsung. Antara janji dia dalam manifesto, kalau mereka menang dan mereka menjadi kerajaan masa pilihan raya ke-15, dia bagi tahu harga minyak akan turun. Betul tak? Minyak tak turun, meter minyak ada turun. Meter minyak kereta, meter minyak motor turun. Tapi dalam ceramah dia, dalam convention sebelum dia jadi Perdana Menteri, bila wartawan tanya dia, Datuk Seri, kenapa Datuk Seri berjanji Datuk Seri tak boleh tunaikan untuk menurunkan harga minyak? Dia bagi tahu, kita tak jadi kerajaan dan saya tak jadi Perdana Menteri. Maka dia tak boleh laksanakan benda itu. Sekarang, dah lebih daripada 8 bulan dia jadi Perdana Menteri. Ada tak ada, khususnya kawasan Padang Serai, kedai minyak jual harga RM1.5 seliter. Ada tak ada? Yang tu bukan nama pembohong lah. Pembohong hidup sama panjang dengan urat perut. Buka mulut bohong, tapi masalah dia tak buka membohong. Mengigau pun bohong. Sebab tasbih dia hari-hari masa dulu makin nak jadi Perdana Menteri. Dah jadi Perdana Menteri, tak boleh buat pun apa yang dia janji. Dia cakap saja. Sebab itu rakyat Malaysia tak mau Perdana Menteri yang banyak bercakap tapi tak boleh buat kerja. Kita nak yang boleh bercakap dan yang boleh bekerja. Betul tak? Kemudian apa lagi dia janji dalam manifesto? Nak tubuhkan jawatan kuasa untuk tangani kos sara hidup. Nak stabilkan harga barang. Betul tak? Barang makin murah atau mahal? Mahal. Tapi tang mana yang dia kata barang murah? Ada tak kok ni barang murah kak? Apa barang yang turun kak? Rokok daun? Palung rokok daun turun? Habis maklum tu panggung rokok daun turun, dia isap rokok juga apa? Tak ada turun, yang ada naik lagi. Gula pun naik. Beras 5 kilo kalau sebelum ni boleh dapat RM11.9, RM12.5. Sekarang ada yang naik sampai RM15. Betul tak? Jadi yang di mana dikatakan dia janji untuk turunkan harga barang, kawal harga barang, sedangkan depan mata kita tak ada barang pun yang turun. Hujan yang turun. Cik baik, alhamdulillah petang ni hujan rahmat turun. Janji macam-macam. Kemudian dilantiknya menteri yang terlibat nak jaga keterjaminan makanan ni, Mat Sabu. Kenal tak Mat Sabu? Naik jadi Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Nama sedap, Keterjaminan Makanan. Naik jadi Menteri Pertanian. Masalah pertama yang berlaku, masalah telur. Betul tak masalah telur? Kita, negara kita ada lebihan telur 100 juta biji lebih. Kita ekspor ke Singapura. Kenapa telur tu tak dikurangkan ekspor, diapungkan di pasaran untuk stabilkan harga barang, harga telur? Tapi apa yang dia buat, cara nak kontrol harga telur, dia pergi ke India, melawat tempat penternakan dan pengelaran telur. Dia pun pegang telur kiri kanan. Pegang kat tangan ni kiri kanan. Hampa ni aku bak telurnya, hampa tu gelak. Pasal apa? Kiri kanan dia pegang telur. Dia bak kata inilah telur yang akan kita bawa masuk ke dalam negara kita untuk menstabilkan kekurangan bekalan telur. Telur daripada India, negara India tu telur dia kecil. Tak sama saiz dengan telur ayam tempatan. Jadi bila telur tu dahlah kecil, bila bawa masuk ke negara kita jadi mahal. Tak selesai juga harga telur, mahal juga telur sampai hari ini. Kemudian apa yang dia buat? Nak stabilkan harga makanan. Dia pergi melawat ladang lembu. Tak apalah melawat ladang lembu, lawat pergilah. Kita duk ingat lepas melawat ladang lembu tu dia nak umum. Kerajaan mengumumkan
pengurangan harga daging untuk membantu meringankan beban rakyat. Rupa-rupanya dia pergi melawat ladang lembu, dia rabat belakang lembu. Malam tu saya ceramah dengan Tan Sri Anwar Musa. Saya tanya dia, Tan Sri, pernahkah menteri zaman UMNO dulu, menteri yang pergi melawat ladang lembu, dia rabat belakang lembu? Dia kata tak ada. Tak pernah lagi dalam sejarah. Ini dikatakan menteri Pak Lawak bila jaga kementerian yang sepatutnya fokus kepada soal nak stabil harga barang, harga bekalan makanan. Lembu tu tuan-tuan, sampai meleleh yak-yak bersemok. Mujuk dia tak boleh bercakap. Saya agak. Kalau kata lembu tu boleh bercakap, mesti dia pusing belakang. Ni siapa lembu? Akukah dia? Lembu pun jadi masalah dalam berfikir ni tuan-tuan. Tu antara dua perkara yang saya sebutkan. Kemudian apa lagi dalam manifesto? Dia kata jaminan hak untuk rakyat bebas menyatakan pandangan, kebebasan untuk bersuara, menegok apa saja benda yang tak betul. Hampa cakap lebih, hampa kena saman. Hampa cakap lebih, hampa kena panggil pergi balai polis. Betul tak? TikTok kita pun kita post benda-benda yang pasal menolak kerajaan pun dia sekat. Betul tak? Semua media-media sosial dia kawal. Jadi di mana yang dia katakan kebebasan hak bersuara diberikan kepada rakyat? Tak ada. Macam mana nak bagi kebebasan? Sebab dia tahu kalau diberikan hak betul-betul kepada rakyat, lagi cepat kerajaan ni akan bertukar. Betul tak? Macam tak mau tukar, nak tukar tak? Cakap macam tak mau tukar, apa seronok ke duduk bawah jin tu? Apa seronok apa duduk lah. Kami semua nak pindah duduk Thailand dengan Ustaz Din. Teruk tuan-tuan. Masa pilihan raya Cikgu Man bertanding di Parlimen Padang Serai, Anwar Ibrahim buat kenyataan macam Cikgu Man sebut tadi. Dia bagi tahu dalam ceramah dia kata dia ada bukti kita daripada Perikatan Nasional ini menerima duit dana perjudian untuk kempen. Betul tak betul? Kemudian malam tu juga selepas dia buat kenyataan, saya orang pertama yang buat report polis pada Anwar Ibrahim, minta polis siasat tentang dakwaan tersebut. Sampai hari ini polis tak siasat Anwar. Aku 2 kali dah kena panggil. Yang report disiasat, yang kena report tak siasat. Kemudian ingat berhenti dekat situ saja. Mai dekat pilihan raya negeri ini, dia duk buat macam mana? Saya ulang, dia bagi tahu benda yang sama. Saya ada bukti kukuh. Perikatan Nasional terima dana perjudian. Tapi sampai sekarang, satu leh kertas pun dia tak boleh tunjuk kepada rakyat. Kata kita daripada Perikatan Nasional terima dana perjudian. Betul tak betul? Tak ada satu dokumen. Mana ada maruah seorang Perdana Menteri boleh keluarkan kenyataan begitu tanpa ada bukti. Tak ada maruah macam ni. Tak layak untuk jadi Perdana Menteri. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita kena buat sesuatu rakyat. Negeri Kedah ini, kemenangan kita di negeri Kedah ini amat penting. Bukan sahaja untuk kita menobatkan Datuk Seri Sanusi kembali sebagai menjadi Menteri Besar sahaja, tetapi untuk pastikan hayat kerajaan 2 alam ini dapat dihabiskan dalam masa terdekat. Boleh tak boleh? Boleh. Selagi main undi tak keluar. Tapi saya tahu yang ada di sini semua semangat. Bila hujan pun sanggup main berpayung sampai ke belakang sana tu. Ada yang main ni kena bayar duit. Dapat duit ada tak? Ada tak ada? Jawab kuat sikit bagi TV rakam. Ada ke tak ada? Tak ada tau. Kami tak ada duit judi. Duit rumah sewa dah. Pak Long tu kata duit rumah sewa dah. Tak ada. Tapi inilah semangat kita dalam Perikatan Nasional. Semangat yang tidak boleh dibeli dengan wang.
semangat yang tidak boleh digoyah oleh mana-mana pihak. Karena kita niat perjuangan kita pertama kerana Allah SWT. Kemudian untuk perjuangan Islam ini. Sebab itu apa jua halangan yang mai depan kita, apa jua bentuk tekanan yang ada yang diberikan kepada kita, kita kena bulatkan satu tekad dan semangat untuk kita sama-sama pastikan bila sahaja diumum pada malam 12 hari bulan Ogos nanti, negeri Kedah kekal kepada Kerajaan Perikatan Nasional dan kesemua calon-calon kita yang bertanding di ke-36 Dewan Undangan Negeri ini menang dan dinobatkan sebagai ahli Dewan Undangan Negeri Kedah. Boleh tak boleh? Boleh, insya-Allah. Lagi. Okey. Baik, cukup setakat itu saja. Saya mohon ampun dan maaf andai ada salah dan silap. Nanti tuan-tuan balik ke markas masing-masing, balik ke tempat masing-masing, fokus kepada kerja. Kita ada lebih kurang 6 hari saja lagi sebelum kita sama-sama nak meraihkan kemenangan. Hati-hati dengan dakwah musuh, hati-hati dengan fitnah-fitnah yang akan dijaja dalam tempoh minit-minit akhir ini. Jangan kita mudah terpengaruh, jangan kita mudah terikut dengan agenda jahat mereka. Dan kita ingat satu, kita nak menang sahaja dalam pilihan raya ini. Dan kita nak MB yang kita sayangi terus memerintah negeri Kedah. Dan dia boleh laksanakan banyak lagi agenda-agenda demi untuk kebaikan, demi untuk pembangunan rakyat di negeri Kedah. Jadi cukup setakat itu sahaja. Saya mohon ampun dan maaf andai ada salah dan silap terkasar bahasa. Kerana yang baik itu semuanya datang daripada Allah SWT. Yang buruk itu daripada Anwar dan Pudin. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Perikatan Nasional. Perikatan Nasional. Perikatan Nasional. Terima kasih di atas ucapan yang berapi-rapi daripada calon N34 Dun Lunas kita, Saudara Khairul Anwar Ramli. Tadi dia dah sebut, kita tak terima dana judi untuk menggerakkan perjuangan Perikatan Nasional. Makna kata apa tuan-tuan? Kita menggerakkan perjuangan Perikatan Nasional dengan derma jihad. Dengan ini saya lancarkan derma jihad. Kita minta kepada semua petugas untuk sampai kepada setiap pengunjung untuk memberi derma jihad kepada perjuangan Perikatan Nasional bahagian Padang Serai ini. Seterusnya, saya mempersilakan Al-Fadil Ustaz Nasrun bin Osman, Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri Kedah, untuk memberikan ucapan beliau. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan takbir, takbir, takbir. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kita pada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah yang saya hormati pengurusi majlis, yang bahagia yang berusaha ayahanda Al-Fadil Ustaz Syahruddin Ibrahim, YDP PAS kawasan Padang Serai. Al-Fadil YB Cikgu Azman, Ahli Parlimen Padang Serai. YB bakal YB insya-Allah Tazah Siti Aisyah Haji Khazali bagi insya-Allah calon kita di Membapulas. Dan saudara Khairul kita bagi calon kita di Dun Lunas, sahabat saya Saudara Wong insya-Allah di Dun Kulim, seluruh staf kepimpinan, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Hidup, hidup. Hidup Islam. Hebat, hebat. Hebat Islam. Perikatan. Perikatan. Takbir. Alhamdulillah. Kehadiran yang sangat-sangat memberangsangkan,
sangat-sangat ramai. Agak-agak berapa ni? 10,000 insya-Allah yang hadir pada petang ini. Tadi anak muda konvoi daripada Padang Serai, daripada Taman Masuri sampai ke sini hampir 10,000. Percaya tak percaya? Kurang sikitlah pada tu. Hampir 1,000 motosikal yang konvoi untuk hadir pada petang ini, memberikan sokongan penuh kepada Menteri Besar kita Datuk Seri Haji Sanusi Muhammad Noor. Tuan-tuan, hujan turun insya-Allah. Turunnya rahmat dan kasih sayang kepada Allah yang akan memberikan kemenangan kepada kita di Parlimen, di Mebah Pulas dan di Dun Lunas insya-Allah. Boleh tak boleh? Jadi tugas kita tuan-tuan sekalian untuk turun mengundi. Pastikan jangan seorang pun terlepas daripada mengundi pada 12 Ogos nanti. Boleh tak boleh? Semangat tengok ni, aku pun ketak oh. Saya ceramah sikit-sikit lah, hari ni ramai. Baik tuan-tuan saya tahu, pakat semua nak tunggu Panglima Perang kita, betul tak betul? Nak jumpa kan tak? Nak tengok kan tak? Tuan-tuan, kami daripada pihak Urustia, daripada PAS kawasan dan juga Perikatan Nasional sangat-sangat memohon maaf. Kami mohon maaf, Panglima Perang kita tak dapat hadir pada petang ini. Kerana isu keselamatan, beliau sebenarnya sudah datang pada separuh jalan, tetapi kerana isu keselamatan yang sangat-sangat merisaukan ataupun isu yang lebih berat, lebih serius, maka tak dapat hadir bersama kita. Dan beliau insya-Allah janji untuk hadir pada hari lain. Boleh tak boleh? No, insya-Allah walaupun Panglima Perang kita tak dapat hadir, kita tetap menyokong Perikatan Nasional. Boleh tak boleh? Dan insya-Allah bila nanti kita akan umumkan Panglima Perang kita, Menteri Besar kita akan bagi tarikh yang baru, semua akan datang ramai-ramai. Boleh tak boleh? Jadi tuan-tuan, nak habaq kata walaupun Menteri Besar kita tak dapat hadir, tetapi sokongan rakyat kepada Menteri Besar kita, insya-Allah kita kekalkan Menteri Besar untuk terus memimpin negeri kita. Boleh tak boleh? Jadi tuan-tuan, jangan balik lagi. Nak habaq kata apa? Kita semua sanggup pertahankan Menteri Besar daripada cobaan, ujian dan sebagainya. Walaupun mereka serang bertalu-talu Menteri Besar kita. Betul tak betul? Kita akan berada di belakang Menteri Besar. Dan kita akan pastikan seluruh rakyat Kedah akan bersama dengan Menteri Besar kita. Jadi tuan-tuan, marilah sama-sama tuan-tuan sekalian, kita nak lancarkan kutipan derma kilat. Untuk bantu derma jihad kita, bantu jentera pilihan raya Perikatan Nasional di kawasan Padang Serai. Jadi saya minta petugas-petugas untuk jumpa dengan semua yang hadir pada petang ini bagi kita nak membantu dana jentera pilihan raya kita. Jadi minta kepada jentera-jentera untuk jumpa dengan setiap yang hadir pada petang ini. Jadi insya-Allah tuan-tuan sekalian, saya tak nak bercakap panjang. Kita nak berkatikan majlis kita pada petang ini. Kita akan minta YDP kita Ustaz Syahruddin bin Ibrahim untuk membaca doa. Jadi insya-Allah sebelum saya tutup, marilah sama-sama kita takbir 3 kali insya-Allah. Takbir. 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 Wa ilahil hamd. Al-Fatihah. A'udzubillah.